Selamat pagi, saya ucapkan kepada Tuan Zulkifli selaku pensyarah saya serta rakan-rakan lain yang menonton video ini. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan kerja kursus bagi tugasan 3 penulisan akademik GWCP 1042 bagi tajuk Keutuhan Wacana. Apakah itu wacana? Menurut Asma Haji Omar 1986, wacana ialah keseluruhan pelahiran bahasa oleh penutur atau penulis, iaitu sistem bahasa dan unsur-unsur luar daripada sistem bahasa yang menyumbang ke arah menjadikan pertuturan atau tulisan berkenaan sebagai sesuatu yang bermakna dalam berkomunikasi. Manakala, menurut Harimurti Krida Laksana 2009, wacana adalah kesatuan bahasa terlengkap dan merupakan gramatikal tertinggi atau terbesar dalam hierarki gramatikal. Keutuhan wacana terbahagi kepada 4 jenis dalam penulisan akademik, antaranya keutuhan semantik, keutuhan leksikal, keutuhan gramatikal serta keutuhan fonologi. Yang pertama, mari kita lihat keutuhan semantik. Menurut Siti Hajar Abdul Aziz 2009, semantik berasal daripada perkataan Greek iaitu semantikos yang membawa maksud memberikan tanda, sesuatu gejala atau tanda atau sesuatu yang bermakna. Semantik bermula daripada perkataan sema yang merujuk kepada aspek makna atau maksud, iaitu makna seperti yang diungkapkan dalam sesuatu bahasa atau sistem tanda yang lain. Keutuhan semantik terbahagi kepada 2 hubungan, iaitu hubungan semantik umum serta hubungan semantik interaktif. Apakah itu hubungan semantik umum? Hubungan ini dikenali sebagai kaitan semantik antara bahagian-bahagian wacana yang merujuk kepada penggunaan bentuk-bentuk pernyataan yang memperlihatkan hubungan dalam pelbagai bentuk. Terdapat 8 jenis hubungan dalam hubungan semantik umum. Antaranya, hubungan yang berkaitan sebab dan akibat, hubungan pasangan, hubungan tempoh masa, hubungan kebenaran kesahihan, hubungan ikatan, hubungan prafasa, hubungan penekanan, serta hubungan suasana dan perlakuan. Yang pertama, hubungan yang berkaitan sebab dan akibat. Contoh bagi hubungan ini ialah Azami sering tidak menyiram pokok bunganya, merupakan ayat sebab. Pokok bunganya telah layu disebabkan kekurangan air, merupakan ayat akibat. Yang kedua, sebab dan tujuan. Nabila sangat rajin berkebun. Tujuannya, dia ingin berjaya dalam bidang petani. Yang ketiga, sebab dan hasil. Dia seorang murid yang cemerlang dalam subjek matematik, merupakan sebab bagi ayat tersebut. Dia akan mendapatkan A+ dalam peperiksaan, merupakan hasil bagi ayat sebab tersebut. Yang terakhir, syarat dan hasil. Guru perlu mengajar dengan ikhlas. Murid-murid akan mendapat manfaat dan lulus dalam peperiksaan dengan cemerlang. Guru perlu mengajar dengan ikhlas merupakan ayat syarat. Murid-murid akan mendapat manfaat dan lulus dalam peperiksaan dengan cemerlang merupakan ayat hasil. Seterusnya, hubungan pasangan. Hubungan pasangan boleh dilihat melalui 2 bentuk, iaitu perbezaan dan perbandingan. Contoh bagi perbezaan adalah semua pelajar lulus dalam mata pelajaran fizik kecuali Amin. Contoh bagi perbandingan pula ialah sikap Leong garang seperti harimau. Seterusnya, hubungan tempoh masa. Hubungan tempoh masa dalam ayat boleh dilihat berdasarkan 2 jenis hubungan, iaitu mengikut turutan kronologi serta pertindahan masa. Contoh bagi mengikut turutan kronologi ialah
Siti akan menyertai aktiviti kitar semula, kemudian ke rumah kakaknya dan selepas itu bertolak balik ke kampung neneknya. Pertindahan masa ialah ketika dia bertolak meninggalkan program kitar semula, hujan telah turun. Seterusnya, mari kita lihat hubungan kebenaran kesahihan. Hubungan ini menunjukkan perkaitan yang menggambarkan pertentangan fakta. Menurut Kamaruddin Haji Hussein serta Siti Hajar Abdul Aziz 1997, mereka mengatakan bahawa terdapat 4 bentuk pernyataan yang dikaitkan dengan hubungan ini, iaitu pernyataan pengesahan, pernyataan penafian, penafian pembetulan serta luar jangkaan. Yang pertama, pernyataan pengesahan. Contohnya, Amir perlu meneruskan pengajarnya. Saya percaya dia boleh berjaya dalam bidang sains. Contoh bagi pernyataan penafian ialah, dia memang lemah dalam subjek sains. Itu semua tidak benar sama sekali. Penafian pembetulan ialah, dia bukannya lemah, dia cuma belum menguasai topik tersebut ketika itu. Bagi hubungan luar jangkaan ialah, mereka bercadang hendak bergotong royong di halaman rumah, tetapi sebaliknya terpaksa menundakan aktiviti tersebut disebabkan hujan yang lebat. Mari kita lihat hubungan ikatan. Hubungan ini menunjukkan perkaitan makna antara ayat-ayat. Ia terdapat dalam beberapa bentuk, seperti berpasangan, pasangan bertentangan serta pengecualian pernyataan. Yang pertama, contoh bagi berpasangan. Disha telah bersiap sedia ke kebun dengan memakai seluar hitam dan baju putih. Contoh bagi pasangan bertentangan ialah Chloe cuba untuk mengingat kembali tetapi dia seorang terlupa. Yang terakhir, pengecualian pernyataan. Bidang sains dan teknologi semakin berkembang pesat di negara kita. Aiman merupakan pakar IT di sekolah menengahnya. Pengecualian pernyataan mewakili, maksudnya, 2 ayat menggambarkan 2 situasi yang berbeza. Tiada kaitan antara 2 ayat tersebut. Seterusnya, hubungan prafrasa. Hubungan ini merujuk kepada bentuk pernyataan yang menyatakan semula kenyataan awal. Contohnya, Daniel bukan seorang yang rajin. Bermaksud, dia merupakan seorang yang malas. Mutuh memulakan serangan. Dia mula melawan. Dia mula melawan merupakan ayat bagi yang menunjukkan kenyataan bagi ayat pertama. Seterusnya, hubungan penekanan. Hubungan ini boleh dilihat berdasarkan 2 bentuk, iaitu penekanan istilah serta penekanan predikat. Penekanan istilah contohnya ialah, inilah bahan kitar semula yang dikutip oleh penduduk kampung. Penekanan predikat pula, Nabil menyesali atas apa yang telah berlaku. Penekanan istilah telah menyatakan bahawa dalam ayat tersebut telah menyatakan objek dengan terang-menerang, manakala penekanan predikat tidak menyatakan objek dengan terang-menerang. Yang terakhir, hubungan antara suasana dan perlakuan. Hubungan ini menunjukkan perkaitan makna dalam ayat yang merujuk tempat. Terdapat 3 aspek yang boleh dikaji melalui hubungan ini. Yang pertama, lokasi perlakuan, arah perlakuan serta keadaan perlakuan. Contoh bagi lokasi perlakuan ialah, Arif menolong datuknya menanam bunga di tepi rumah. Lokasi telah menyatakan tempat di manakah Arif menolong datuknya menanam bunga, iaitu di tepi rumah. Yang kedua, contoh bagi arah perlakuan ialah Pak Cik Salim menghalau lembunya ke kandang. Ke manakah Pak Cik Salim menghalau lembunya, iaitu ke kandang. Arah mana? Keadaan perlakuan ialah nenek membersihkan kebunnya dengan baik. Bagaimanakah nenek membersihkan kebunnya? Sama ada dengan baik ataupun buruk. Dengan baik telah menunjukkan keadaan perlakuan. Bagi hubungan semantik interaktif pula, hubungan semantik interaktif biasanya berfungsi dalam wacana lisan.
Ini bertujuan untuk menimbulkan respon atau tindak balas daripada pendengar. Terdapat 3 bentuk asas aplikasi semantik dalam pertuturan atau perbualan, iaitu inisiatif, respon dan susulan. Contoh inisiatif ialah ke mana awak pergi? Ke kempen cintai alam sekitar merupakan respon kepada inisiatif, manakala baguslah ini merupakan susulan. Contoh lain ialah di manakah beg ekor saya? John, kau ke sini sekarang? Ya, baiklah. Beg ekor itu di dalam bilik ibu. Hubungan semantik interaktif dapat dilihat dalam contoh ayat perbualan tadi. Aspek yang terlibat ialah penyoalan, arahan, persetujuan dan pemberitahuan. Apakah ciri-ciri keutuhan wacana dari segi konteks atau latar wacana? Sebenarnya, ciri-ciri ini dapat dilihat melalui 3 bentuk, iaitu laras bahasa, kesepaduan tajuk dan hubungan sosial antara penutur dengan pendengar. Contoh laras bahasa ialah laras bahasa iklan. Cepat, cepat. Jangan lambat-lambat. Jualan lampu LED mesra alam. Walaupun ayat-ayat yang diungkapkan terputus-putus, tetapi kita masih dapat memahaminya. Oleh demikian, ia masih dianggap sebagai wacana. Contoh kesepaduan tajuk ialah muka Candy semakin berseri-seri selepas bersenam. Dia kini semakin gembira dan tenang. Perubahannya sungguh di luar jangkaan. Orang yang dimaksudkan itu sebelum ini sering dalam keadaan muram dan kesedihan. Sekarang, mari kita lihat perbualan ini. Ali mengatakan, dah siap? Ahmad menjawab, belum. Laporan makmal sudah habis. Perbualan ini menunjukkan hubungan sosial antara penutur dengan pendengar. Kedua-dua orang penutur memahami apa yang dimaksudkan, walaupun orang lain mungkin tidak memahaminya. Saya ingin memperkenalkan keutuhan leksikal. Hubungan keutuhan leksikal dapat dilihat dari wujudnya pertalian antara perkataan atau kosakata dalam sesuatu wacana. Hubungan leksikal dapat dibahagi kepada 7 jenis, iaitu antonim, sinonim, hiponim, homonim, pengulangan, kolokasi dan akhirnya unsur bersambut. Pertama merupakan hubungan antonim. Hubungan antonim dapat dilihat melalui perkataan yang berlainan bentuk ejaan atau bunyi tetapi mempunyai makna yang berlawan. Contoh, bersatu kita tegur, bercerai kita robok. Kita dapat melihat hubungan antonim melalui perkataan bersatu dan bercerai. Bersatu bermaksud bergabung menjadi satu, tetapi bercerai bermaksud berpecah atau berpisah. Oleh itu, mereka mempunyai maksud yang berlawan. Seterusnya merupakan hubungan sinonim. Sinonim merujuk kepada perkataan yang berlainan bentuk ejaan atau bunyi tetapi mempunyai makna yang hampir sama. Contoh, Ali merupakan seorang yang sangat peka terhadap alam sekitar. Dia akan sentiasa memberikan perhatian kepada berita yang berkaitan dengan alam sekitar. Kita dapat melihat sinonim melalui perkataan sangat peka terhadap alam sekitar dengan perkataan sentiasa memberi perhatian kepada berita yang berkaitan dengan alam sekitar. Kerana seseorang yang sangat peka terhadap alam sekitar tentu akan memberikan perhatian kepada isu-isu yang berkaitan dengan alam sekitar. Oleh itu, kedua-dua perkataan ini mempunyai makna yang sama. Selain itu, merupakan hubungan hiponim. Hiponim merujuk kepada kata yang maknanya terangkum dalam makna kata lain, iaitu nama kelas bagi perkataan yang lain. Contoh yang kita dapat dilihat dalam contoh ayat ini ialah haiwan liar merupakan nama kelas bagi harimau, tapir dan gajah. Dan seterusnya merupakan hubungan homonim.
hubungan homonim dapat dilihat melalui kata yang mempunyai bunyi yang sama tetapi mempunyai erti yang berlainan. Contoh yang kita dapat lihat dalam kedua-dua ayat ini ialah buku. Buku dalam ayat pertama merujuk kepada suatu struktur daripada pokok bambu. Manakala dalam ayat kedua, maksud buku bermaksud buku yang kita dapat melihat dalam biasa hari. Oleh itu, kedua-dua ayat ini mempunyai buku yang sama bunyi dan ejaan tetapi mempunyai maksud yang berlainan. Dan seterusnya merupakan pengulangan kata yang sama. Pengulangan unsur yang sama di mana setiap perkataan diulang secara penuh tanpa melakukan sebarang perubahan. Contohnya, kita dapat melihat kita telah menggunakan dalam ketiga-tiga contoh ayat. Perkataan menggunakan telah diulang secara penuh tanpa melakukan sebarang perubahan. Dan seterusnya merupakan hubungan kolokasi. Hubungan kolokasi dapat dilihat apabila terdapat dua perkataan atau lebih yang masing-masing merupakan perkataan tersendiri, tetapi kebiasaannya dikaitkan antara sama satu lain. Contoh yang kita dapat dilihat ialah beg plastik, tintin kosong dan surat khabar. Perkataan-perkataan ini dapat dilihat apabila sering dapat dikaitkan bersama-sama dan dapat dilihat apabila kita mengkemukakan tentang barang yang boleh dikita semula. Dan seterusnya merupakan unsur bersambut. Unsur bersambut merujuk kepada ayat atau hujah seterusnya saling berkait dengan ayat sebelumnya. Contohnya, ayat pertama telah menceritakan tentang pihak kerajaan mengadakan kempen kita semula secara berkala. Dan dalam ayat kedua telah memberikan maklumat yang lebih terperinci tentang bagaimana pihak kerajaan mengadakan kempen kita semula secara berkala, iaitu menjalankan kempen kita semula secara 2 kali sebulan. Dan telah menunjukkan kepada ayat kedua adalah berkait dengan ayat pertama. Dan seterusnya, saya akan memperkenalkan tentang keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal telah mengatakan keutuhan wacana seharusnya memperlihatkan hubungan berdasarkan binaan tata bahasanya. Menurut kata Michael McCarthy, beliau telah menyatakan bahawa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi pertautan tata bahasa dalam sesebuah wacana yang utuh. Apakah 4 faktor yang dapat mempengaruhi pertautan tata bahasa? Faktor pertama merupakan penanda rujukan. Kedua merupakan penanda pergantian. Ketiga merupakan elipsis. Dan terakhir merupakan penanda penghubungan. Dan pertama, saya akan memperkenalkan tentang penanda rujukan. Penanda rujukan merujuk kepada kata ganti diri orang dan kata ganti nama tunjuk. Dalam contoh ini, kita dapat melihat dia. Dalam ayat pertama, dia merupakan kata ganti diri orang yang merujuk kepada Aini. Dan dalam ayat kedua, ini merupakan kata ganti nama tunjuk yang merujuk kepada beg kita semula. Dan seterusnya merupakan faktor kedua, penanda penggantian. Penanda penggantian terbahagi kepada 3 jenis, iaitu kata nama atau boleh dikenali sebagai nominal dan kata kerja atau boleh dipanggil sebagai verbal dan kausa. Pertama merupakan kata nama, iaitu penggantian yang dilakukan terhadap kata nama atau frasa nama. Contoh yang kita dapat dilihat dalam ayat ini ialah kita menggunakan sebuah
dalam ayat kedua untuk menggantikan sebuah kereta yang telah dikemukakan dalam ayat sebelumnya. Dan seterusnya merupakan penggantian terhadap kata kerja, iaitu penggantian yang bersifat kata kerja atau verbal melibatkan penglibatan terhadap kata atau frasa kerja. Contoh yang kita dapat dilihatkan ialah kita menggunakan dalam ayat kedua kita menggunakan perkataan perbuatan ini. Perkataan perbuatan ini dapat menggantikan kata kerja membuang air toksik ke dalam sungai dalam ayat pertama. Dan seterusnya, faktor ketiga merupakan kausa. Kausa merujuk kepada penggantian sebahagian daripada ayat. Contohnya, kakak membuat sebuah baku dengan menggunakan surat khabar lama. Dia sentiasa menggunakannya untuk meletakkan sayur-sayuran. Dan dalam ayat kedua, kita menggunakannya untuk menggantikan sebuah paku dalam ayat pertama. Dan faktor ketiga yang dapat mempengaruhi pertautan dedah bahasa dalam sesuatu keutuhan wacana yang utuh ialah eklipsi. Eklipsi merujukkan kepada pengguguran atau frasa yang telah dinyatakan dalam ayat sebelumnya. Contohnya, Aini bertanya kepada Abu, awak pergi ke mana? Dan Abu terus berjawab, ceramah kita semula. Dan bukannya, saya pergi ke ceramah kita semula. Dan faktor terakhir merupakan penanda penghubungan. Penanda penghubungan juga dapat terbahagi kepada 3 jenis, iaitu fungsi penghuraian, fungsi pengembangan, dan fungsi penambahan. Dan fungsi penghuraian merupakan menghuraikan idea, pendapat, dan maklumat dengan menggunakan perkataan seperti seterusnya, selanjutnya, selain itu, dan sebaliknya. Contoh yang kita dapat lihat dalam contoh ayat ini ialah selain itu dan selanjutnya. Penulis telah menggunakan perkataan ini untuk mengembangkan ayatnya dan memberi maklumat yang lebih lanjut ataupun terperinci. Dan seterusnya merupakan fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan isi boleh dibuat dengan menggunakan perkataan seperti supaya, seperti, tetapi, ataupun kerana. Dalam ayat ini, penulis telah menggunakan 2 perkataan yang berfungsi sebagai pengembangan, iaitu seperti dan supaya. Dan akhir sekali merupakan fungsi penambahan sebagai penambahan idea atau maklumat dalam wacana. Perkataan seperti kemudian, sebelum, selepas dan pada masa digunakan untuk menjelaskan masa atau kejadian sesuatu perkara. Contoh yang kita dapat dilihat ialah penulis telah menggunakan perkataan sebelum dalam ayat ini untuk menunjukkan tenaga haruslah dijimat sebelum dihabiskan. Setakat ini sahajalah perkongsian saya terhadap keutuhan wacana. Seterusnya, ahli kumpulan saya, Ivan, akan memperkenalkan keutuhan wacana yang seterusnya. Berdasarkan takrifan Kamus Dewan edisi keempat, fonologi ialah kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa. Fonologi ialah cabang ilmu linguistik yang mengkaji senarai, ciri-ciri dan peraturan khusus sistem bunyi bahasa yang berasaskan fungsinya dalam sesuatu bahasa. Fonologi melibatkan perumusan, penghuraian dan penjelasan segala bentuk bunyi dalam sesuatu bahasa dengan terperinci. Arba Osman mengaitkan fonologi dengan bahagian daripada linguistik deskriptif yang mengkaji bunyi-bunyi dituturkan dalam atau melalui mulut manusia. Menurut Nick Safia dan Wan Malini Ahmad pula, fonologi ialah cabang ilmu bahasa yang mengkaji bunyi bahasa sesuatu bahasa dan fungsinya dalam sistem bahasa tersebut. Fonologi terbahagi kepada 2, iaitu fonetik dan fonemik.
Fonemik merupakan bidang yang mengkaji bunyi-bunyi sesuatu, iaitu pengkajian tentang fungsi atau struktur bunyi bahasa itu. Berdasarkan pandangan Rahimah Haji Sabran dan Rahim Syam, bidang fonologi mengkaji sistem bunyi-bunyi yang tertentu dalam pertuturan, khususnya bagi sesuatu bahasa. Menurut Abdullah Hassan, fonologi merupakan bidang yang mempelajari sistem bunyi-bunyi dalam bahasa. Seterusnya, keutuhan fonologi terdiri daripada beberapa aspek. Antaranya ialah aspek hentian atau kesenyapan suara yang berlaku. Kesenyapan dan hentian ayat boleh membawa makna yang berbeza kepada pendengar dan pembaca. Ini merupakan contoh ayat yang mengandungi ketaksamaan makna, bergantung pada hentian ayat. Ahmad menanam pokok. Sekiranya tiada hentian dalam ayat ini, maka ayat ini merupakan ayat penyata yang membawa maksud Ahmad sedang melakukan perkara penanaman pokok itu. Jika kesenyapan atau hentian berlaku selepas perkataan Ahmad, maka ayat tersebut akan menjadi ayat perintah. Ahmad disuruh untuk menjalankan perkara penanaman pokok. Tanda koma dan tanda noktah biasanya digunakan sebagai tanda hentian dalam sesebuah ayat. Contoh yang lain ialah kakak Aida melaksanakan kita semula. Jika hentian berlaku selepas perkataan Aida, maka ayat ini bermaksud kakak Aida yang menjalankan kita semula. Sebaliknya, sekiranya hentian berlaku selepas perkataan kakak, maka ayat ini membawa maksud seseorang penutur memberitahu pendengar atau pembaca bahawa Aida yang menjalankan kita semula. Aspek yang lain ialah nada dan intonasi yang berbeza juga boleh membawa maksud yang berbeza. Nada ialah tinggi atau rendah suara seseorang, manakala intonasi adalah berbeza mengikut ayat perintah, ayat tanya, ayat memujuk, ayat penyata dan sebagainya. Contohnya, ayat Catherine menyertai program menanam semula. Ayat ini boleh menjadi ayat penyata dengan menggunakan tanda noktah di hujung ayat. Jika ayat ini diungkapkan dengan nada suara yang keras dan intonasi yang tinggi di akhir kata, ayat ini akan menjadi ayat paksaan, arahan atau suruhan yang tidak boleh ditentang. Tanda seruan akan digunakan. Ayat tersebut juga boleh menjadi ayat soal jika tanda soal digunakan. Tetapi, jika ayat tersebut disebut dengan nada yang lembut, ayat ini juga boleh menjadi ayat silaan, ajakan atau pelawaan yang ikhlas. Berdasarkan jenis-jenis keutuhan wacana yang telah disebut tadi, dapatlah kita rumuskan betapa penting aplikasi keutuhan wacana tersebut dalam penulisan akademik. Berdasarkan artikel yang telah kami pilih, ayat-ayat yang ditulis dapat menunjukkan keutuhan wacana. Antara contoh ayatnya ialah, selain itu, terdapat sebilangan kecil sahaja responden iaitu 6% responden menyatakan bahawa mereka tidak bersetuju dengan pernyataan saya tahu bahawa pada masa akan datang, air minuman bersih akan menjadi satu sumber yang susah didapati. Penanda penghubungan selain itu telah digunakan untuk tujuan penghuraian yang boleh dikategorikan dalam keutuhan gramatikal. Contoh ayat yang lain ialah, ini menunjukkan bahawa instrumen soal selidik yang digunakan dalam kajian ini mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi. Perkataan ini di sini ialah penanda pengantian kepada dapatan kajian rintis. Penanda pengantian merupakan keutuhan gramatikal juga. Ayat yang seterusnya ialah, ini bermakna walaupun para guru pelatih ini mempunyai pengetahuan atau kesedaran yang tinggi mengenai alam sekitar, tidak semestinya mereka akan mengamalkan tingkah laku mesra alam sekitar dalam kehidupan seharian mereka. Keutuhan semantik yang ditunjukkan dalam ayat ini ialah hubungan ikatan untuk pasangan bertentangan. Contoh ayat yang terakhir ialah,
Kesimpulannya, tahap kesedaran guru pelatih PISMP ampilan Jun 2017 IPG KBL adalah tinggi pada tahap tingkah laku mesra alam sekitar adalah pada tahap sederhana. Aspek keutuhan fonologi yang ditunjukkan ialah hentian ayat. Tiada hentian ayat berlaku selepas perkataan pelatih. Maka, watak yang terlibat ialah guru pelatih kepada PISMP ambilan Jun 2017 IPG KBL. Sekiranya terdapat hentian di belakang perkataan pelatih, maka guru pelatih adalah berlainan dengan pelajar guru PISMP ambilan Jun 2017 IPG KBL. Di sini dapat kita tahu keutuhan wacana adalah penting untuk membentuk satu wacana yang lengkap dan sempurna. Culture daripada kumpulan kami. Jumpa lagi. Bye.